wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Dia berhenti pula jenis ayat tu tengah ni, gapo dia nak royak ni. Baiklah, dia kata, setelah kita dapat gambaran kasar tentang pembahagian khabar, baru kita tahu rupanya kita duduk berbincang mengenai dengan jenis-jenis khabar. Mubtada lepas dah kan khabar. Maka sekarang kita akan membahaskan tentang khabar secara lebih terperinci satu persatu. Ini ada sebut khabar-khabar ni dah. Pertama, jenis yang pertama khabar ni khabar mufrad. Jadi istilah mufrad ni jangan tergambar mufrad musanna jamak. Istilah aja. Bukan kalimah tu mufrad dah. Dia akan royak juga ni, janganlah kita terikat dengan mufrad tu jenis bilangan isim. Mufrad, musanna dan jamak. Ini mufrad istilah juga, maknanya dia panggil khabar tunggal. Mufrad ni mana khabar tunggal. Hukumnya adalah marfu'. Seperti at-talibu mujtahidun. Yang kita nak perhati dalam ayat ini ialah mujtahidun. Mujtahidun itulah khabar. Dan khabarnya dipanggil sebagai khabar mufrad. Hukum khabar adalah marfu'. Alamat marfu'nya ialah dhammah. Sebab dia isim mufrad mujtahidun. Contoh yang kedua yang dia beri sini ialah at-talibani mujtahidani. Dua orang pelajar, kedua-duanya rajin. Mujtahidani juga khabar. Isimnya isim musanna. Tapi dia panggil khabar mufrad. Ini hal dia nak royak ni. Janganlah pula kita kata mufrad bukan isim musanna. Bukan nak kita bukan nak bincang dari segi jenis perkataan, tapi dia jenis khabar. Khabar tunggal. Sebab tu sebut tadi mufrad dari segi istilah, bukan mufrad musanna jamak yang kita belajar selama ni. Boleh nampak tak? Inilah contoh mujtahidani. Juga dipanggil khabar mufrad. Tapi kalimahnya kalimah musanna. Bila kalimah musanna, alamat rafa'nya alamatul raf'i al-alif. Al-alif. Contoh yang ketiga, at-tullabu, itu mubtada, mujtahiduna. Mujtahiduna ialah kalimah jamak mudzakkar salim. Tapi masih lagi dipanggil khabar mufrad. Sebab mufrad dari segi tunggal perkataan itu tidak bersambung dengan perkataan lain. Sebuti perkataan. Baik. Jadi kerana kalimah ini mujtahiduna jamak muzakkar salim, alamat rafa'nya ialah waw. Kalimah mujtahidun, mujtahidani dan mujtahiduna itu adalah khabar. Semua khabar itu adalah khabar mufrad. Lawan bagi khabar mufrad ialah khabar jumlah. Jumlah-jumlah kalau dalam bahasa Melayu kita ayat lah, ungkapan. Jumlah-jumlah ni ungkapan. Bukan dalam bentuk kalimah tunggal. Kalimah tunggal tu dia panggil mufrad. Tapi kalau deretan kalimah sehingga membentuk satu ungkapan, dia panggil jumlah. Jadi khabar yang akan dia bawa sini ialah bukan kalimah tunggal, tapi khabar dalam bentuk deretan kalimah yang dipanggil jumlah ataupun ungkapan.
Dan jumlah ini pula sama ada jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Sama ada jumlah itu didahului oleh isim yang kita panggil sebagai jumlah ismiyah, ataupun ungkapan ataupun jumlah itu didahului oleh fi'il yang kita panggil sebagai jumlah fi'liyah. Kedua-dua jumlah tersebut mestilah mempunyai pengikat yang mengaitkan dengan mubtada. Itu hukum mubtada dengan khabar mesti sepakat. Kalau mu'anah sama mu'anah, kalau muzakkar sama muzakkar. Okey. Muka surat 138. Contohnya. Ini cuba tengok. Khabar jumlah sudah tidak jadi khabar mufrad. Sebab khabarnya terdiri daripada beberapa kalimah, deretan kalimah-kalimah. Boleh beza tak? Boleh deh. Contohnya Zaidun qama abuhu. Mana khabarnya? Qama abuhu. Ini dia panggil khabar jumlah dah. Bukan khabar mufrad. Boleh beza dengan hak tadi Jadi kalau kita tengok dari segi makna ni, Zaid mubtada. Bermula Zaid. Sekarang khabar tu nak mencerita tentang Zaid. Itu nama khabar. Siapakah Zaid itu? Zaid itu ialah yang berdiri ayahnya. Kalau nak kenal Zaid, tu ayah dia duduk cacah tu. Jumlah ni dia panggil jumlah apa dia ni? Ismiyah ke fi'liyah? Fi'liyah. Sebab dia mula dengan koma. Boleh? Zaid itu bapaknya telah bangun. Tak cerita Zaid. Khabar-khabar ni ialah menceritakan mubtada. Kan bahasa Melayu dulu dia panggil benda dan cerita. Tidak gitu kan ni? Bermula kucing itu menangkap tikus. Ceritanya ialah menangkap tikus. Sama juga dengan ayat contoh ni. Zaid itu ialah benda, ceritanya ialah yang berdiri bapaknya. Jadi bukan nak cerita bapak, nak cerita Zaid. Tapi penceritaan tu dalam bentuk jumlah, dalam bentuk ungkapan. Ghair mufrad, yang bukan mufrad. Kalau mufrad macam contoh tadi, mujtahidun. So, Zaidun jamilun. Bermula Zaid itu cantik. Itu mufrad. Tapi tidak semua khabar boleh diberi, dikemukakan dalam bentuk mufrad. Mungkin nak menerangkan sesuatu mubtada tu memerlukan satu ayat, satu ungkapan. Macam contoh tadi, dia menceritakan Zaid itu dalam bentuk ayahnya yang berdiri. Qama abu. Boleh tak cikgu Kuk? Boleh nampak tak? Okey. Dia nak cerita, sebenarnya nak memperkenalkan Zaid. Kalau mu nak kenal Zaid, tu hak duk cacing ayah dia tu. Zaid itu bapaknya telah bangun. Jadi di dalam jumlah qama abuhu itu terdapat pengikat yang mengaitkan jumlah tersebut dengan Zaid. Betul tak? Ada kaitan dengan Zaid. Tak kaitan dengan bapak dia. Apakah pengikat itu? Pengikat itu ialah dhamir hu, itulah yang terdapat pada kalimah abuhu. Abuhu tu pula dari segi kalimah asmaul khamsah. Sebab tu bila rafaq dia dengan waw, abuhu, tiba-tiba marinya huruf waw, tak ada pasal-pasal. Sepatutnya abuhu selalu pakai alif boho selalu tak? Macam ummuhu, baituhu, kitabuhu.
tak ada wa, tiba-tiba mari dia abuhu, nyemari huruf wa duduk tengah. Inilah orang panggil al-asmaul khamsah. Lima jenis kan? Akhun, abun apa semua tu kan. Okay. Kau nampak dah benda tu dah. Jelas dah kita nampak dulu mungkin kita terbengong-bengong asmaul khamsah ni gapo. Kan kita nampak dah benda. Jumpa banyak contoh dah. Okey. Lagi. Kalaulah dhamir itu dibuang seperti Zaidun qama Abu. Maksudnya Zaid itu bapa telah bangun. Sepatutnya huruf wa tu kena buang tu. Alif bawah sebab wa tu cadai nak sambung dia wujudnya. Kalau dia sepatutnya qama Abun. Zaidun qama Abun. Zaid telah berdiri bapa. Bapa siapa? Maka kalau buang huruf kha tu, dhamir tadi, hilanglah hubungan di antara Zaid dengan jumlah selepasnya. Bermula Zaid itu telah berdiri bapa. Bapa siapa? Bapaknya, hanya tu. Sebab tu email bila jawab nikah, kalau tak sebut nya, dia tak lepas. Saya terima akan nikahnya, kena sebut nya. Dia tak si saya terima akan nikah. Tak si. Kalau tak ada huruf, dia jadi khabar. Khabar tak lengkap lah. Khabar dia tidak boleh menggambar. Tak ada pengikat dia panggil. Tidak ada pengikat. Sebab tidak kembali kepada Zaid. Dan dia tidak boleh dinamakan khabar. Sebab tu dia sebut sini. Maka jumlah itu tidak lagi menjadi khabar. Sebab khabar tidak bermanfaat dia panggil. Kalau dikata Zaidun qama Abu Amrin, maksudnya Zaid itu bapa Umar telah bangun. Adakah ayat ini boleh diterima? Tidak boleh, kerana perkataan Amr, Umar tu tidak merujuk kepada mubtada Zaid. Tak ada kena mengena. Mereka kata, mana enggak Zaid? Zaid itu ayuh Umar bangun. Marah dah orang kecil lagu tu. Orang tanya Zaid, apa mungkin royak Umarnya? Betul tak? Boleh faham tu dah? Boleh pergi lagi dah. Kita tidak cepat dah tu dah. Okay. Hasilnya ialah mana-mana jumlah yang ingin dijadikan khabar, kena faham boleh. Jumlah tersebut mestilah membawa sesuatu dhamir yang merujuk kepada mubtada. Dhamir tersebut dipanggil pengikat atau rabit. Rabit. Samalah dengan jumlah ismiyah. Mesti mempunyai rabit pengikat yang mengaitkan dengan mubtada. Contohnya Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid tu siapa Zaid? Zaid tu lah orang gaji dia hak lari. Boleh juga royak lagu tu. Zaid tu siapa dia? Jariyatuhu. Orang gajinya zahibatun, yang telah pergi. Siapa dia agak Zaid tu? Kita kata Zaid tu lah orang gaji dia lari tu. Kita dengar dah cerita. Dalam kampung ni orang gaji lari. Kita pun ayat Zaid. Zaid mana? Zaid. Kehak baru ni orang gaji lari tak? Baiklah kita. Boleh juga jadi khabar lagu tu. Kalaulah dhamir pada kalimah jariyah itu dibuang. Jariyah saja. Tidak ada hu. Maka bunyinya Zaidun jariyatun zahibatun. Apa maknanya? Maknanya ialah Zaid itu hamba perempuan yang akan pergi. Dia jadi lagu tu. Jariyah tu menjadi sifat kepada apa ni Zaid. Sifat kepada Zaid. Tapi tidak sepakat sebab Zaid muzakkar ni muannah, tapi sebenarnya dalam bentuk sifat. Zaid
siapa dia Zaid itu? Siapa dia Zaid itu? Zaid adalah seorang orang gaji yang lari. Jadi dua-dua tu jadi sifat Zaid. Zaid tu mausuh, jariyah sifat pertama, zahibatun sifat kedua. Masih mubtada lagi, bukan khabar lah. Zaid itu hamba perempuan yang akan pergi. Zaid pula akan hilang. Tak timbul cerita orang gaji lagi, dia sendiri dah lari. Jangan itu bermain dah. Dhamir pengikat itu terbahagi kepada dua. Satunya dia panggil dhamir baris. Baris ni nyatalah, terang. Dan dhamir mustatir. Dhamir baris adalah dhamir yang kelihatan, boleh nampak tengok macam hu tadi. Sementara dhamir mustatir pula adalah dhamir yang tersembunyi. Tersembunyi ni payah nak nampak ni dia. Okey. Contoh dhamir baris ialah ar-rajulani yamshiyani. Bermula dua laki-laki itu berjalan kedua-duanya. Ar-rajulu yamshuna, berjalan juga tu. An-nisa'u yamshina. Mana ar-rijal. Zaidun khattuhu jamilun. Hak mana? Dak sini dia bincang semua sekali. Habis dah cerita mufrad dengan jumlah. Tapi dia nak rakyat jenis-jenis. Jenis-jenis khabar ni pula. Jenis-jenis dhamir dia nak rakyat. Nampak tengok. Kau tak nampak tengok. Cuba kita ambil contoh. Zaidun khattuhu jamilun. Zaid itu siapa dia enggak? Tulisan comel. Zaid itu hak budak tulisan comel. Khattuhu tulisannya. Jamilun comel. Bukan Zaid comel. Tapi tulisan comel. Saya pernah tanya di sekolah sains dulu, ustaz ni mengajar nahwu. Kita tanya kod Melayu, dia bagi bawa bit baru. Saya kata, oh, bit ustaz comel kata. Dia tanya saya klik, bit comel ke ustaz comel? Sedap dia. Saya kata, bit ustaz comel. Oh, bit ustaz comel kata. Ustaz comel ke bit comel? Kita pun mikir dah. Sedap. Bit ustaz comel. Bit kepunyaan ustaz yang comel ataupun bermula bit ustaz itu comel. Mubtada khabar duk mana dah. Dia tak royaklah kita mubtada khabar. Kita tak kerti nahwu dia masa tu mula-mula duk mengajar di sekolah. Apa dia? Oh, kalau ayat Melayu tu bit. Tapi kalau kod Melayu dia tidak jadi gitu, dia baris dia. Pasal Melayu kalau Arab kita katalah bit tu syantah dah. Ustaz. Syantatul ustadzu syantatul ustadzi jamilun. Jamilatun lah muannah. Tu barulah bit comel tu. Syantatu al-ustadzi mudhafun ilaih kan? Jamilatun khabarnya. Kalau ustaz comel dia jadi gini. Syantatul ustadzi al-jamili. Nampak? Pasal dia nak jadi sifat kepada ustaz. Bila sifat dia kena bagi bawah juga. Dan dia kena sama-sama sama-sama muzakkar, lepas tu sama-sama makrifah. Kalau Arab mudah nampak, cuma Melayu ni macam tak adalah dia jadi syubhah lagu tu tak. Kan. Kalau Quran sebab tu kalau Quran Arab nampak selalu kita baca Syantatul ustadzi jamilatun. Oh, bit comel lah tu.
Kalau syamtatul ustazil jamili, ustaz comel. Baik kepunyaan ustaz yang comel. Tak namai. Semuanya adalah dhamir baris. Pasal jelas tak nampak yang menjadi rabit pengikat kepada khabar jumlah fi'liyah dan ismiyah. Contoh dhamir mustatir ialah Zaidun yadribu amran. Maksud Zaid dia memukul Umar. Di manakah dhamir? Dhamirnya adalah huwa, dia yang disembunyikan. Zaidun bermula Zaid itu yadribu, huwa duduk dalam khabar dia. Jadi yadribu amrun tak ada hu, tapi terkedih hu duduk dalam yadribu tu. Mustatir dia panggil. Kalau dikatakan Zaidun adribu amran, maksudnya Zaid aku pukul Umar, adakah boleh dia terima? Tidak boleh dia terima lah. Tak ada kena mengena. Siapa dia kat Zaid itu? Zaid itu aku kata Umar, apa kena mengenanya? Marah dah orang kecek lagu tu dah. Kerana tidak ada pengikat rabit yang menghubungkan adribu dengan Zaid. Sedap juga tu usia ni. Mari contoh dia. Contoh i'rab khabar jumlah. Dia nak royak contoh. Kita belajar tengok i'rab dah. Zaidun qama abu'u. Zaidun mubtada'un. Boleh faham tu tak? Zaid tu mubtada. Bila mubtada marfu'un. Boleh faham lagi dah? Begini. Acik tak usah terjemuh nak tengok ni. Cara baca ni cuba. Kalau bahasa tak faham, baru stop lah. Zaidun. Ini kita nak ulah ni. Zaidun qama abu'u dah. Zaidun mubtada'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Boleh tak itu? Kita cuba kita faham dalam bahasa. Boleh tak? Itulah. Tak payah terjemuh dah. Tanda rapoknya ialah dhamuh. Dhamuh pula nampak tengok zahir tu. Dun. Pasal apa? Sebab dia isim mufrad. Sebab apa? Gi rapok dengan dhamuh sebab isim mufrad. Qama. Perhati dah. Fi'lun madin. Mabniyun. Memang fi'il madin mabni bukan mu'rab. Hak mu'rab ni fi'il mudhari'. Okey. Alal fathi. Ma. Ittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharriki. Boleh faham tak? Bersambung dengan dhamir rafa' yang berbaris. Okey. Dhamir rafa'. Okey. Abuhu fa'iluhu. Fa'il ke apa tu? Fa'il koma lah. Fa'il koma. Marfu'un. Fa'il pun marfu' juga. Wa alamatur rafihi al-wawu. Li'annahu minal asma'il khamsah. Boleh tak lah? Boleh ni? Kita belajar-belajar. Hak mananya? Li'adamit tisa, ketiadaan bersambung. Dengan alal fathi. Gini, fi'il madhi tu dia dibina di atas fathah. Sebabnya dia tidak sambung dengan dhamir yang bersambung dengan dhamir rafa'. Misalnya yakumun, misalnya kita kata qamat. Misalnya tak? Qamat tu sambung dengan huruf ta kan? Kumtu. Jadi makna fi'il madhi dia tak sambung hak asal. Qama kalimah asal. Kumtu, kumna, tu sambung dah tu. Faham boleh tak? Okey. Hak saat ni boleh tak?
abuhu tu boleh lah. Bila disebut wa alamatur rafi al-wawu li annahu minal asma'il khamsah. Boleh nampak dia? Wa huwa mudhafun. Siapa dia mudhaf? Al-ha tu. Al-ha, huruf ha tu baru mudhafun ilaih. Abu tu lah mudhafnya. Wa huwa kan? Wahwa tu makna kembali kepada abuhu tadilah. Mudhafun. Al-ha dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi. Dia bina atas dhamma sebabnya hu semua kan bunyi. Sepatutnya hu tu fi mahallil jarri. Sebab dia mudhafun ilaih dah. Tapi hu tak boleh nak baca hi. Abuhu juga. Boleh nampak ni maksud dia Kau tak nampak lagi. Nampak? Okey. Al-ha tu dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli jari. Sepatutnya dia tu bagi bawah, dia duduk di tempat, mahal di tempat. Mahalli jari, dia duduk tempat jar dia tu. Cuba kita tukar hu-nya dengan Muhammad. Abu Muhammadin dah lah. Bapa Muhammad tu kan Zaid. Cuba hu tu tukar dengan Zaid. Zaidun qama Abu Zaidin. Nampak je dia? Hu tu tukar dengan Zaid jadi Zaidin. Zaidin tu bagi bawah. Sebab apa? Sebab dia jar. Fi mahalli jari, di tempat jar. Sebab apa dia panggil mahalli jar? Mudhafun ilaih. Hu tu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih bagi bawah. Bapa tidak bagi bawah. Dia mabni, dhamir. Kalau isi zahir nampak selalu. Cuba tukar dengan Zaid. Jadi Zaidin lah. Boleh cakap kul? Habis kita ni boleh kita ngajinya kita buat latihan dah. Banyak dah ilmu ni. Betul tak? Dah songong dah. Gerak makan dah ni. Kita tu nak latihan ni. Nak latihan. Buat apa kita duduk? Banyak dah kita tahu belakang dah kaedah ni. Buat rujukan ni. Boleh duduk ngaji nahu panau na. Supaya dia mau pondok tu lepas tu Syekh Khalid Mutammimah duk mesti tolong. Maju tu. Buat latihan. Buat tolong. Dalam tu kat dia ngaji nahu tapi nak buat ayat sepatah pun tak boleh. Tak ada. Kita buat latihan dah. Nak baca kitab pula, buat mari kitab besar sikit tak boleh baca lah. Boleh baca kitab dia dhabit tu. Tak si kita lagu tu dah. Okey. Saya boleh kecek sebab kita lalu duduk pondok dulu. Lama duduk teruk kitab pondok. Bila kita tengok cara ni, tak boleh pergi lagu ni. Dia duduk bangun ngaji dari kulit ke kulit. Iyalah lah kulit ke kulit. Sebutir kitab 5 tahun. Kulit ke kulit. Pas kalau duduk 20 tahun baru 4 butir kitab. Ke mana lagi? Duduk kita ngaji kulit ke kulit. Alah nak ngaji kulit ke kulit. Boleh ke apa? Boleh 4 butir kitab. 20 tahun duduk. Kita nak kemampuan yang kita baca hak lain. Dah. Situ dah. Okey. Ada 15 minit. Hari ni tak usah buat latihan lagi ni. Wal jumlatul mukawwanatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'i khabarun lil mubtada. Apa makna dia? Jumlah yang terbina daripada fi'il dengan fa'il tu. Qama abuhu tu fi mahalli raf'i pada tempat rafa'. Pasal apa? Khabar. Qama abuhu tu rafa' sepatutnya sebab dia khabar dah. Khabar lil mubtada. Boleh nampak, boleh faham dia maksud ni. Boleh? Ayat sana wal jumlatul mukawwanatu. Boleh? Mukawwanatu yang terbina lah, yang dibina. Jumlah yang terjadi. Kana kan? Kana jadilah kana mukawwanah. Jumlah yang terjadi. Kana tu. Isim maf'ul lah tu mukawwanah. Kainun. Betul lah. Yatakawwanu. Jumlah yang terjadi, mana jumlah dia? Qama abu tu minal fi'li wa fa'ilihi. Fi'il dengan fa'il. Qama tu fa'il, abuhu tu fa'il. Dia kata ni
Qama abuhu ni gapo dia? Dia ni duduk fi mahallir raf'in, duduk di tempat rapak dia. Pasal apa duduk tempat rapak? Khabarun. Khabarun lil mubtada. Khabar kepada mubtada. Mana mubtadanya? Zaid. Tak payah mana dah. Itu boleh benda je. Ada salah kat ni dah. Kita cana Zaidun yadribu amran. Zaid dia memukul Zaid, bermula Zaid, dia memukul Umar. Dia tu duduk dalam yadribu. Ni dia panggil mustatir ni. Kan ni dah. Zaidun. Cuba perhati berubah makna sikit. Makna dia cuba faham. Zaidun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Sesat dia. Yadribu fa'ilun mudhari'un marfu'un litajarrudi. Dia tak sambung semata-mata. Dan dia tidak gini, bukan tidak sambung. Tidak ada amil yang menasab dan menjazamkan dia. Sejahtera. Mujarrad maknanya dia semata-mata. Makna arti dia makna dia yang sejahtera. Ia selamat daripada amil. Tajarrud ni dia panggil. Mujarrad dia panggil kan. Ia selamat daripada amil. Maknanya yadribu tu kalau ada an jadi yadriba. Tak? Kalau masuk lam jadi yadrib. Ni tak ada sebab li tajarrud. Wa alamatur rafihi ad-dhammatu. Li'annahu lam yattasil. Tu jenis dia pula. Sani dia royak tajarrud ni tak ada amil. Lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il tu tak sambung. Kalau sambung lagu mana? Yadribani, yadribuna. Faham ni dah? Dua perkara tu. Yadribu tu ia jadi dia sejahtera, dia jadi dia tu dapat kalimah hasah. Pertama tak ada amil. Dia panggil mujarrad lah dia ni. Yang keduanya dia tidak sambung. Okey? Sebab tu boleh baca yadribu. Kalau ada amil, mungkin jadi yadriba, mungkin jadi yadrib. Kalau sambung, yadribuna, yadribani, tadribina, macam-macam ada. Okey. Wa fa'iluhu, mana fa'il yadribu duduk mana? Dia ni, cemuk yadribu. Amran ni maf'ulun bih. Kalau dia tanya yadribu ni fa'il, mana fa'il? Setiap fa'il kena ada fa'il. Mustatir lah kita panggil. Takdirnya huwa. Fa'iluhu mustatir. Tengok dia wa fa'ilihi al-mustatiri fi mahallir situ dah fi raf'i khabarun lil mubtada amrun, atau dalam ayat ni sudah jadi amran, maf'ulun bih. Bila maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu li'annahu ismun mufrad. Boleh deh? Boleh gitu? Boleh dah tidak? Kalau orang baru-baru ngaji, bengok tak ke mana ni? Gapo dia dia muni duk beceng dengan ropok ke gapo. Maknanya kita ni boleh nahang setara ni dia. Hak duduk mengajar ceramah tu kan. Hak tak tahu nahang gau satu pun ada. Tu duduk mengajar kapo bangku gapo tu. Tak tahu gau satu nama. Wa alamatur rafihi gapo dah. Aku mana you dah. Tak tahu abuk dia tu.
Banyak baca dengan ropok tu dia baca ikut dan koksi tu. So lagi dah. Kena bukti buku ni. Saya ada kuliah dah. Mana ni? Di Pitugen. Oh, kena syahgon ini. Oh, ni. Mengajar mana pada hati bateri. So lagi dah. Ar-rajulani yamshiyani. Ar-rajulani mubtada'un. Mubtada juga tu. Marfu'un. Wa alamatur rafi al-alif. Pula dah. Bapa al-alif? Li'annahu musanna. Dah. Hak tadi dhammah pasal dia mufrad. Yamshiyani fa'ilun mudhari'un marfu'un litajarrudi. Tak ada amil lam kanan depan dia tu kan. Yamshiyani fa'il mudhari' tu. Wa alamatur raf'i subutun nun. Jangan tukar lamu alif juga kan. Cuba tengok ye tu kan. Ramai orang tukar ni. Rajulani rapak dengan gapo? Alif, betul. Yamshiyani rapak juga. Rapak dengan gapo? Alif juga. Dia bukan alif, dia fa'il dengan subutun nun. Ada nun. Sebab kalau mari amil nasab ataupun amil jazam yamshiya saja, bukan nun, hazaf nun. Okey. Hak ni pun segatang obat ni nak selesai hak bengo ni. Nak bengo Allah. Bapa hak tu hadis sama hadis kat dia malah juga lagu tu. Hak tu PN ni sing. Selesai hak tu dulu. PN kau isi. Okey, wa alamatu rafihi subutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Tu dalam jadual minit tu ada tu. Wal jumlatul mukawwanatu minal fi'li wa fa'ilihi wa huwa aliful isnain fi mahalli raf'i khabarun lil mubtada. Huruf alif tu. Okey. Mananya? Hanya pihak kawan jumlah tu. Tapi ni. Sebabnya mustatir dengan huruf alif tu sebagai fa'il je. Khabar mufrad ni dia kena isim. Dia kena isim. Nak jadi khabar mufrad ni kena isim. Hak ni yamsyiah ni ialah fa'il. Dia dua tu. Yamsyiah kalau terjemahkan yang berjalan kedua-duanya. Kedua-duanya fa'il. Dia ada fa'il mustatir dalam tu. Ni. Okey. Ini soal lagi ngabisan dah 5 minit ke. Ni ngabisan semua dah. Aku dua dah lagi. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun hak tu lah tu mubtada marfu'un alamatur rafi dhammatun zahiratun fi akhirih annahu ismu mufrad. Biasa apa tu dah. Jariyatuhu mubtada sani. Ni guano pula ni panggil. Jariyatuhu mubtada jariyatuhu zahibatun tu dia jadi khabar bagi Zaid. Baik kita bincang pula jariyatuhu zahibatun tu sendiri dalam ungkapan tu jariyatuhu tu jadi mubtada pula. Tak bengong ke bahasa? Mubtada khabar. Khabarnya apa dia khabar? Khabar jumlah. Jariyatuhu zahibatun. Baik kita bincang khabar jumlah ni. Khabar jumlah ni pula dia ada mubtada khabar pula. Dalam khabar tu, dalam rumuh. Kita gini, ni rumuh mubtada Zaid, rumuh khabarnya ialah jariyatuhu zahibatun. Baik, ambil rumuh khabar ni, atas rumuh khabar ni ada mubtada khabar pula. Beri Gapo dia? Apa dia?
Dah pasal ada hu tu. Sebagai satu ayat. Dia ikatan rabi' dia ada hu tu. Kalau khabar tu kalau tak ada zaid, kita nak klik ke mana hu pula. Jariah tu orang gajinya lari. Nyo siapa? Dia kena ambil ayat. Sebab tu dia panggil mubtada sanin, mubtada yang kedua. Marfu'un. Wa alamatur raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufrad. Siapa tadi? Wa huwa mudhafun. Ni. Wa huwa mudhaf, dia jadi mudhaf. Jariah jadi mudhaf. Al-ha dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli jar. Hu tu huruf ha hu tu kan. Dia ni adalah dhamir muttasil yang sambung. Tepat duduknya ialah fi mahal jar, tempat jar. Berapa mahal jarnya? Mudhafun ilaih. Jariyatuhu, makna jariyatu Zaidin. Citokah hu kepada Zaid. Jadi Zaidin lah. Mana hu tu duduk di tempat jar. Boleh ya? Okey. Zahibatun khoba li mubtada saniya. Zahibatun tu khoba juga, tapi khoba kepada jariyah. Faham ni? Khoba kepada jariyatuhu. Lepas tu khoba kepada Zaid, jumlah tu semua sekali. Jariyatuhu zahibatu, khoba kepada Zaid. Zahibatu khoba kepada jariyatuhu. Nampak je? Tu soalan dia pun sama hak ni mo ni pening juga ni. Cuba cari mubtada khabar. Kalau tak faham boleh tak jumpa ni. Wal jumlatul mukawwanatu minal mubtada'i tsani. Tengok ni. Ungkapan yang terbina, yang terjadi daripada mubtada kedua. Wa khabarihi, dan khabarnya jariyatuhu zahibatun tu. Fi mahallir raf'in, pada tempat raf'u, sebab dia mubtada. Dia panggil khabarun lil mubtada'il awal. Khabar kepada mubtada pertama, Zaid. Jadi nak ulang sekali lagi sini dah supaya jelas ni. Nak tunjuk gini ya. Zaid ni mubtada. Khabar Zaid ni jariyatuhu zahibatun. Ni khabar dia. Sebab tu dia kata duduk di jumlah ni duduk dalam tempat rapak. Rapak muka khabar. Baik. Kisah dah tu dah. Zaid mubtada, jariyatuhu khabar bagi Zaid. Ambil khabar ni jariyatuhu zahibatun ni, jariyatuhu ni khabar kedua. Mubtada kedua. Zahibatun khabar kepada jariyatuhu. Mubtada khabar. Mubtada khabar. Tu dia. Ada soalan sekat tu dah.